Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 31 Januari 2012, seorang wanita telah datang ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam dan melaporkan yang anak gadisnya tidak pulang-pulang ke rumah setelah dihantar olehnya ke sebuah perhentian bas. Remaja perempuan itu, Nazatul Fadiana Muhammad Izzuan, berusia 14 tahun ketika kejadian dilaporkan hilang selepas ibunya Nurazura Ruski berusia 37 tahun yang tinggal di Seksyen 8 menghantar anaknya ke sebuah perhentian bas di Seksyen 9 pada 30 Januari 2012 untuk ke rumah kawannya bagi mengulang kaji pelajaran bersama rakannya jam 3 petang. Pada malamnya, anak itu sepatutnya pulang ke rumah tetapi ibu mangsa mendapati remaja itu tidak muncul semalaman sehingga dia mengambil keputusan untuk membuat laporan kepada pihak polis apabila usahanya untuk mencari anaknya itu menemui kegagalan. Pihak polis yang menerima laporan tentang kehilangan mangsa memulakan operasi pencarian yang kemudiannya didedahkan di dalam media sebagai salah satu usaha untuk menjejakinya. Namun pada 12 Mac 2012 jam 4.57 petang, ibu mangsa telah menerima panggilan yang remaja perempuan itu bersama 5 kanak-kanak Rohingya telah diselamatkan dari sindiket penculikan dan ketika itu mereka berada di negara jiran Thailand. Berita yang melegakan semua pihak yang terlibat dalam pencarian mangsa, tetapi apabila pihak polis melakukan siasatan selepas mangsa dijumpai, rupa-rupanya terdapat plot twist di sebalik kejadian culik itu. Jadi, apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Pada 12 Mac 2012, ibu mangsa dari Seksyen 8 Shah Alam membuat laporan polis di Balai Polis Seksyen 11 Shah Alam memaklumkan menerima panggilan telefon daripada anak perempuannya yang sebelum ini dilaporkan hilang. Ibu mangsa mengatakan telah menerima panggilan telefon dari anaknya jam 4.57 petang yang mengatakan dia diculik bersama kanak-kanak Rohingya sebelum dibawa ke Thailand. Mangsa mengatakan dia diculik sekumpulan lelaki tidak dikenali menaiki van berwarna putih sewaktu berada berdekatan sebuah restoran di Seksyen 9 pada hari kejadian 30 Januari. Susulan menerima laporan ibu mangsa, Duta Besar Malaysia di Bangkok telah dihubungi oleh pihak polis memaklumkan penemuan seorang remaja perempuan tersebut dan seterusnya meminta mengesahkan kejadian itu. Bertindak atas maklumat itu dan bagi proses pengesahan, pegawai kedutaan telah dihantar ke pusat tahanan imigresen yang menempatkan remaja terbabit berikutan tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui bersamanya. Hasil pemeriksaan mengesahkan yang mangsa adalah remaja perempuan yang dilaporkan hilang di Shah Alam. Mereka kemudian menghubungi pihak polis di Malaysia bagi memaklumkan perkara tersebut yang kemudiannya menghubungi ibu mangsa. Ibu mangsa bergegas ke Bangkok dengan bantuan pihak polis dan imigresen untuk proses pengecaman, dokumentasi dan segala urusan membabitkan proses membawa remaja tersebut pulang ke tanah air. Pada 19 Mac 2012, remaja perempuan terbabit selamat dihantar pulang ke tanah air dengan penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Suwarna Bumi, Bangkok dengan diiringi ibunya selain beberapa pegawai polis dan imigresen Thailand. Sejurus mendarat kira-kira jam 8.50 malam, mangsa dikejarkan ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Petaling Jaya untuk mendapatkan rawatan. Menurut pihak polis Thailand, siasatan awal mendapati ke-6 remaja terbabit mendapatkan bantuan daripada beberapa orang peniaga di stesen kereta api Hua Lamphong yang memberi mereka wang oleh kerana mereka hendak membeli tiket kereta api untuk pulang ke Malaysia. Mereka semua kemudian ditangkap oleh polis di stesen itu kerana mereka gagal menunjukkan dokumen perjalanan sah dan dibawa ke pejabat polis imigresen. Berikutan itu, polis imigresen Thai mengkaji kemungkinan yang sindiket jenayah antarabangsa terlibat dalam kes ini. Hasil temubual awal polis imigresen Thai bersama mangsa menunjukkan remaja perempuan itu yang hilang bersama 5 rakan Rohingyanya menumpang kenderaan seorang lelaki yang tidak dikenali di Malaysia dekat sempadan Thai Malaysia sebelum memasuki negara jiran itu secara haram. Mereka memberitahu telah menaiki sebuah van berdaftar di Malaysia yang ditawarkan oleh seorang lelaki warga negara Malaysia dekat sempadan pada 8 Mac. 5
remaja Rohingya itu terdiri daripada 3 remaja lelaki dan 2 remaja perempuan berumur antara 14 dan 16 tahun. Keenam-enam mereka adalah rakan dan mengenali satu sama lain. Mereka diberi minum oleh lelaki itu dan sejurus kemudian mereka tertidur. Apa yang dapat mereka ingat semasa perjalanan itu, mereka melalui Hat Nyai, Phetchaburi atau Nakhon Phanom dan berhenti di Hua Lamphong. Bagaimanapun, polis Immigration Thai hairan bagaimana mereka dapat melepasi pusat pemeriksaan di sempadan tanpa sebarang dokumen perjalanan. Ketika itu, polis Immigration Thai juga adalah tidak jelas sama ada remaja itu berhasrat memasuki Thailand apabila mereka menumpang van berkenaan. Selepas itu, lelaki tersebut membawa mereka ke sebuah masjid di Hua Lamphong. Namun tidak jelas apa berlaku pada lelaki itu selepas itu kerana menurut remaja terbabit, kesemua remaja itu terus menuju ke stesen kereta api Hua Lamphong. Polis Immigration Thai ketika itu mengkaji kemungkinan yang sindiket jenayah antarabangsa terlibat dalam kes ini dan disiasat di bawah Undang-Undang Pemerdagangan Manusia yang membawa hukuman penjara antara 5 dan 10 tahun. Lakaran imej suspek juga turut dihasilkan berdasarkan maklumat diberikan oleh remaja-remaja itu. Pada 23 Mac, 5 remaja Rohingya yang turut menjadi mangsa culik bersama-sama mangsa yang ditemui di Bangkok, Thailand telah dibawa ke negara kita bagi membantu siasatan kes itu. Ketua Polis Selangor ketika itu berkata 3 remaja lelaki dan 2 remaja perempuan yang berusia antara 14 dan 16 tahun itu dibawa dari padang besar di sempadan negara untuk memberi keterangan berhubung kejadian itu. Mereka dibawa masuk ke Malaysia untuk membantu memberi keterangan berhubung kejadian itu, memandangkan remaja perempuan yang dikatakan turut menjadi mangsa culik masih dalam keadaan trauma dan tidak dapat memberi keterangan buat masa itu. Siasatan awal mendapati keluarga kesemua remaja Rohingya tersebut didapati berdaftar dengan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNHCR di Malaysia. Kemudian lebih mengejutkan apabila hasil temu bual bersama remaja Rohingya inilah segala-galanya telah terbongkar. Rupa-rupanya remaja perempuan yang berjaya diselamatkan oleh polis Thailand adalah perancang utama dalam episod kes penculikan itu. Maklumat itu diperolehi daripada keterangan konsisten 5 remaja Rohingya terbabit. Mereka turut memaklumkan kepada polis bahawa remaja perempuan itu memberikan idea supaya memberitahu pihak berkuasa Thailand bahawa kesemua mereka diculik, walaupun berdasarkan kronologi kejadian kesemua mereka sebenarnya memang merancang perjalanan ke Thailand. Pengakuan tersebut telah mengejutkan semua pihak, bahkan hasil siasatan itu juga terpaksa dikongsikan kepada pihak polis Thailand bagi memaklumkan kemajuan siasatan berkenaan kes tersebut. Lalu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Sebaik dihantar oleh ibunya di perhentian bas di Seksyen 9 Shah Alam pada 30 Januari, remaja perempuan terbabit menelefon ke semua remaja Rohingya berkenaan dan bertemu di Kompleks Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS di Seksyen 14 Shah Alam. Kumpulan remaja itu berpeleseran di sekitar Shah Alam sehingga pagi sebelum menaiki bas ke Kuala Lumpur untuk ke Seremban dengan alasan mencari nenek seorang daripada mereka pada 31 Januari. Selain mahu melarikan diri daripada 2 individu yang dikenali sebagai Syah dan Sadiq yang memaksa mereka untuk meminta sedekah. Kesemua mereka bagaimanapun dijumpai merayau-rayau di Terminal 1 Seremban oleh anggota polis dan kesemua dibawa pulang ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seremban sebelum dibebaskan pada keesokan paginya. Ketika ditahan di kompleks itu, remaja perempuan itu turut mengaku dirinya warga negara Rohingya bersama 5 yang lain. Mereka kemudian pulang ke Kuala Lumpur pada 1 Februari dan meminta sedekah sehingga berjaya mengumpul wang tunai sebanyak RM400. Kumpulan remaja berkenaan menggunakan wang berkenaan untuk bermalam di sebuah hotel murah di Jalan Chowkit dan membeli tiket bas untuk ke Rantau Panjang, Kelantan pada 8 pagi 2 Februari dan tiba pada 6 petang sebelum terus menaiki sampan menyeberangi Sungai Golok, Thailand dan bermalam di rumah pakcik seorang daripada remaja Rohingya terbabit. Kumpulan remaja itu kemudian menaiki kereta api menuju
menuju ke Bangkok pada 3 Februari dan berjumpa dengan seorang lagi pakcik, seorang daripada remaja Rohingya tersebut yang membantu mereka mendapatkan kerja dengan upah RM20 sehari di sebuah tapak projek. Pada 11 Mac, seorang daripada remaja Rohingya terbabit mengajak mereka pulang ke Malaysia, namun ketika mereka sedang menaiki kereta api untuk pulang ke Malaysia, kesemua mereka ditahan oleh polis Thailand di stesen kereta api Hua Lamphong, Bangkok. Rentetan tangkapan itu, remaja perempuan berkenaan bertindak menghubungi ibunya pada 12 Mac dan mendakwa dirinya diculik oleh sekumpulan lelaki yang menaiki van putih di Seksyen 9 dan dibawa ke Thailand. Apabila kisah sebenar terbongkar didapati, kumpulan remaja terbabit termasuk remaja perempuan itu menjalankan aktiviti kutipan derma secara haram dan mengenali rapat antara satu sama lain. Kesemua 5 remaja Rohingya yang ditemui bersama remaja perempuan tempatan itu diserahkan kepada wakil dari Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNHCR kerana kesemua mereka itu disahkan berdaftar dengan UNHCR dan memegang kad perakuan yang sah. Manakala remaja perempuan telah diserahkan kepada keluarganya di Seksyen 8 sebaik keluar dari Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Susulan pembongkaran tidak disangka itu, pengamal media mula mencari remaja perempuan terbabit bagi mendapatkan pengesahan tentang apa yang telah dilaporkan oleh remaja Rohingya terbabit. Malangnya, ibu remaja tersebut merayu supaya tidak diganggu oleh pihak media dan tidak memperbesar-besarkan cerita ini, selain mengatakan yang anaknya itu telah ditempatkan di sebuah lokasi lain selepas diserahkan polis. Ini merupakan satu kes besar kerana melibatkan negara jiran serta usaha yang dilakukan oleh pihak berkuasa bagi menyelesaikan kes ini adalah sangat berat. Tidak dapat dipastikan sama ada remaja tersebut pernah didakwa di bawah mana-mana kesalahan, termasuklah memalsukan penculikan memandangkan dia masih berada di bawah umur. Diharapkan ini adalah satu kes yang menjadi iktibar dan menyedarkan orang ramai akan kebolehan remaja negara kita untuk melakukan episod seperti di dalam drama ini di alam nyata. Sungguh tidak terjangkau di akal fikiran manusia biasa. Sekian.